Okey. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula kelas kita hari ini. Masing-masing baca doa masing-masing lah, seperti macam kamu dalam kelas juga baca doa di rumah lah. Okay. Time mula ni lah, dia masuk kejap Jadi macam mana ni? Admit. Okey. Orang. Macam mana tengah mula ni? Okey. Allahu Akbar. Ayah. Okay, sudah kasih lambat. Kamu lagi lambat masuk. Aduh. Okay, 38 orang. Okay, apa sini? Okay. Okay lah. Jadi siapa yang lambat masuk tu nanti akan apa? Cikgu keluar balik dalam presentation ni untuk apa? Accept kamu punya request untuk join. Okay, kalau tidak, bila memula. Okay, so bab 6 elektrokimia. Actually ni tajuk ni, kalau sebelum ni KPSM, ya ada tajuk ni, elektrokimia ni. Kira kamu bertua lagi kan, bertua lagi tu. Padahal elektrokimia ni actually tajuk dalam subjek kimia. Dan kamu untuk tahun ni KSSM, topik ni dimasukkan dalam kamu punya silibus. Jadi untuk SPM tahun ni agak mencabar sikit lah sebab ada subjek topik dalam subjek kimia yang kamu kena kena pelajari lah. Okay. So kira ini tajuk baru lah ni, elektrokimia, sebelum ni dia dah. Okay, jadi subtopik yang pertama ialah mengenai sel elektrolitik. Okay, kalau dalam buku teks ni 3 kegunaan elektrolisis, dia nyatakan 3 kegunaan elektrolisis. Namakan proses yang digunakan dalam pengolahan air sisa dengan mengaplikasikan elektrolisis. Satu contoh buah dan satu contoh bahagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk membina sel kimia yang menghasilkan air. Ini antara dalam buku teks ni, dia punya pengenalan tu actually itulah yang akan kita bincangkan dalam silibus buku teks sains KSSM Form 5 pada tahun inilah. Okay, 3 kegunaan elektrolisis. Proses yang digunakan dalam pengolahan air sisa, dengan menggunakan aplikasi elektrolisis. Air sisa ni air yang dirawat lah. Okay. Berikan satu contoh buah dan satu contoh bahagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk membina sel kimia. Maksudnya sel kimia ni adalah sel yang kita boleh janakan arus elektrik, arus mengalir dengan menggunakan buah dan tumbuhan. Nanti kita tengok macam mana buat. Okay.
So, yang pertama sel elektrolitik. Ya, ada dua benda lah ni yang kita akan cover, iaitu sel elektrolitik dengan sel kimia. Tapi untuk hari ini mungkin sampai sel elektrolitik. Tengoklah sejauh mana kita dapat dalam masa 1.5 jam ni. Okay. So, kejap ada bunyi orang masuk. Mana sudah? Sudah masuk dah. Okay. Elektrokimia. Okay. Ini yang topik yang kita akan bincangkan. Kena tahu dulu apa dia elektrokimia ni. Actually dia daripada gabungan dua perkataan lah, elektrik dengan kimia. Jadi gabung jadi elektrokimia. So, elektrokimia merupakan kajian dalam bidang kimia. Okay. Tentang hubung kait antara fenomena elektrik. Namanya pun gabungan perkataan kan, elektrik dengan kimia. Jadi hubung kaitlah antara kimia tu sendiri, bidang kimia tu dengan fenomena elektrik. Okay, fenomena elektrik dengan kimia seperti yang berlaku dalam dua jenis sel elektrokimia, iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. Jadi dalam elektrokimia ni dia ada dua jenis. Okay, elektrokimia ni bidang kajian tentang bidang kimia yang berkaitan dengan fenomena elektrik. Okay, kajian bidang kimia dengan fenomena elektrik, dan ada dua jenis elektrokimia ni, satu sel elektrokimia dan sel elektrokimia, iaitu satu sel elektrolitik dan satu lagi sel kimia. Sel elektrolitik dan sel kimia, dua jenis sel elektrokimia. Okay, bila ditanya berikan dua jenis sel elektrokimia, inilah jawapan dia, sel elektrolitik dan sel kimia. Senang je, terus straight to the point bagi jawapan itu saja, sel elektrolitik dan sel kimia. Tak payah lagi kamu mengarut-marut panjang-panjang di sana. Terus bagi dia punya jawapan. Tak payah lagi dua jenis sel elektrokimia ialah bla bla bla, tak payah. Terus jawapan pertama sel elektrolitik, jawapan kedua sel kimia. Ringkas dan tepat. Okey, itu saja pasal elektrokimia, dua pengenalan ya. Okey, elektrokimia bidang kajian bidang kimia yang berkaitan dengan fenomena elektrik dan juga berkait dengan kimia. Okey. So kita tengok yang pertama sel elektrolitik. Okey. Kenapa kita tengok sel elektrolitik? Sebab dalam sel elektrokimia jenisnya adalah sel elektrolitik. Salah satu jenis sel elektrokimia adalah sel elektrolitik. Jadi kalau kamu tengok slide ni, macam inilah rupa susunan radas dia. Macam mana kita mau buat kalau di lab lah. Ada bikar, kemudian ada tabung uji yang diterbalikkan di dalam rendaman elektrolit. Elektrolit. Ya, kita tengoklah elektrolit. Cair lah, cair. Maksud punya pen. Allah Akbar. Okey, boleh conteng kan ni? Conteng. Boleh conteng, canggih lah. Aduh, jakun pula. Okey, macam mana umpannya, macam mana pula? Alamak. Sekejap. Ya, maklumlah kebaruan. Macam mana umpan dah? Conteng boleh padam. Allah Akbar. Sekejap takkan ke situ balik pula padam. Iyalah. Aduh, sorry. Al-maklum lah, gadget baru lah katakan. Jadi baru test hari ni. Rupanya kalau mau padam dia test terbalik. Kalau mau tulis ni, pencil pula. Okay. So, sel elektrolitik. Okay, ini seperti inilah dia punya gambar raja. Okay. Dia punya gambar raja, dia punya susunan radas. Okay, jadi dalam sel elektrolitik, arus elektrik mengalir melalui suatu elektrolit. Yang mana dikatakan sebagai elektrolit ni, cecair ni, nampak ni, nen dia di dalam ni, ini semua ni elektrolit. Okey, melalui satu elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Okey, jadi itu dia punya ciri-ciri lah dalam satu sel elektrolitik. Macam mana kamu mau kenal pasti bahawa ini adalah sel elektrolitik, jadi kamu kena tengok macam mana susunan radas dia, iaitu arus elektrik akan mengalir
melalui suatu elektrolit. Elektrolit tu ni cecair ni di dalam bikar ni. Okey. Untuk menghasilkan tindak balas kimia. Bila tindak balas kimia berlaku, maka arus elektrik akan dialirkan, akan mengalir lah. Okay. Tu sel elektrolitik. Okay, nampak simple saja. Ni ada anode, ada kathode. Ini kabel lah, ada dawai elektrik sini. Yang ini bateri. Ini bateri lah. Okay. Jadi akan ada arus elektrik mengalir. Okay. Bagi tahu kalau ada yang mau masuk tapi belum dapat masuk, belum di accept dia punya request untuk masuk. Okey, jadi tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Okey. Jadi tenaga elektrik ditukar menjadi tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Itu lain lagi. Nanti kita tengoklah proses elektrolisis ni macam mana. Actually elektrolisis ni kamu sudah belajar dulu semasa kamu form menengah rendah. Okay, form 3 mungkin kalau tidak silap lah. Okay, elektrolisis. Macam mana proses tenaga elektrik tu ditukar menjadi tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Okey. Okey. Tengok lagi ya. Itu saja pasal sel elektrolitik. Jadi yang perlu kamu tahu dalam sel elektrolitik ni, dia punya ni susunan radas ni simple saja. Okey. Okay, dan apa yang berlaku apabila kamu susun radas tu seperti dalam raja ni, apa yang berlaku iaitu arus elektrik mengalir melalui suatu elektrolit. Macam mana arus elektrik itu mengalir? Inilah, ni ada bateri disambung sini, jadi arus mengalir sini. Okay. Bila arus tu mengalir, ini ada cecair elektrolit. Arus sudah mengalir dalam cecair kan, jadi dia akan mengalir untuk menghasilkan tindak balas kimia. Jadi akan berlaku tindak balas kimia di dalam cecair elektrolit ini, di mana hasil dia akan membebaskan ni. Ada gas oksigen di sini dan ada gas hidrogen di tabung uji ini. Jadi tindak balas kimia berlaku di dalam sel elektrolitik. Tindak balas kimia melalui arus elektrik yang mengalir di dalam suatu cecair elektrolit sini. Untuk dia menghasilkan tenaga kimia pula. Asalnya sudah ada tenaga elektrik. Sini ada tenaga elektrik sini mengalir. Di dalam sel elektrolitik ni ada sudah tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik ini pula ditukar menjadi tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Okey. Kita tengoklah kalau ada, rasanya ada tu nanti dalam subtopik di depan. Kalau ada lah. Kalau tidak ada, kamu baca review baliklah macam mana proses elektrolisis. Tapi ini sudah kita belajar masa menengah rendah. Okey. Okey. Sel kimia. Okey. Sel elektrolitik, sekarang sel kimia. Okay. Sel Voltan atau sel Galvani, itu nama lain dia lah. Sel Voltan atau sel Galvani. Okey. Dalam sel kimia, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. Sel kimia. Okey. Di dalam sel kimia, perubahan kimia yang berlaku dalam sel menghasilkan arus elektrik. Tenaga kimia ditukar menjadi tenaga elektrik dalam sel tersebut. Okay, itu proses dia lah dalam satu sel kimia. Okay, dia punya susunan radas seperti inilah. Dia lukis ni. Ada dua bikar dan yang berasingan. Okay. Dan setiap bikar tu ada larutan cecair. Okay. Larutan cecair, elektrolit juga lah nama dia, larutan cecair elektrolit, dan setiap bikar tu masing-masing direndamkan dengan satu elektrod. Ini elektrod ni. Ini elektrod, yang ini pun elektrod. Dan elektrod ni kedua-duanya berbeza. Yang ini satu elektrod
dia bagi letak contoh di sini zinc, okay. Dan satu lagi elektrod dia pakai bahan unsur kuprum, okay. Berlainan. Okay, dan di tengah-tengah ni antara dua bikar ni disambungkan satu dipanggil sebagai apa, dia lupa lah, jambatan apa ni, titian Siratul Mustaqim. Bukan, ada nama dia, saya lupa nama dia ni, jambatan ada ni, yang penting ada benda ni tengah-tengah untuk menghubungkan antara kedua bikar ni supaya arus elektrik itu boleh mengalir. So, kalau tiada benda ni, kalau ini tiada, terputuslah, liter tu tidak lengkap, arus tidak dapat mengalir. Jadi dia mesti ada letak di titian ni, okay. Bukan titian Siratul Mustaqim ya, tu kamu nanti di akhirat. Okay, supaya arus tu boleh mengalir. Inilah di tengah-tengah ni supaya dia mengalir. Okay, ini contoh susunan radas bagi sel kimia. Jadi sel elektrolitik simple kan, satu bikar diletakkan ada satu bateri dengan kabel, elektrodnya jenis yang sama. Okay, tengok boleh ya. Ni sama saja elektrod ya, tidak berbeza. Kemudian ada tabung uji, diterbalikkan, ditelangkupkan di dalam bikar tersebut. Kemudian akan berlaku tidak balas kimia di sana apabila arus mula mengalir di dalam elektrolit. Dia tidak balas kimia, dia akan membebaskan gas oksigen dan gas hidrogen. Okay, anod dan katod. Okay, anod di kaki terminal positif, katod di kaki terminal negatif. Itu sel elektrolitik. Untuk sel kimia dia ada kompleks sikit. Okay, ada banyak benda. Bikar, ada ini elektrod zinc dia pakai dengan elektrod kuprum, dan tengah-tengah tu ada jambatan tersambung. Kemudian ada dawai, sini kabel, ini kabel yang disambungkan dengan mentol. Okay, mentol. Untuk kenapa ada mentol? Untuk mengenal pasti bahawa arus elektrik telah wujud di dalam sel kimia ini. Kalau kamu tengok mana ada bateri dia pasang di sini. Dia cuma pakai elektrod zinc dengan elektrod kuprum. Kemudian di sini ada jambatan, ini macam kabel jugalah. Apa ni panggil? Konduktor lah, bukan konduktor bas, tapi konduktor bahan lah, bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik dengan baik. Okay. Yalah. Okay. Jadi dia letak sini dawai, okay, supaya arus mengalir. Dan ini pun ada dawai. Ini ada mentol. Kalau mentol menyala bermaksud arus mengalir. Okay. Jadi ini sel kimia. Apa yang berlaku adalah perubahan kimia. Kenapa perubahan kimia? Sebab sini ada cecair elektrolit di dalam bikar satu. Ini bikar satu lah, kita namakan bikar satu. Ini bikar dua. Ada cecair elektrolit. Okay. Dan elektrod yang digunakan, elektrod yang ini, dia pakai zinc. Jadi bila direndamkan dalam elektrolit ini, dia akan bertindak balas secara kimia. Jadi perubahan kimia berlaku. Bila perubahan kimia berlaku, jadi dia akan menghasilkan arus elektrik. Jadi arus akan mengalir sini. Okay. Begitu juga dengan ini. Di bikar kedua ni, kuprum ni akan bertindak balas secara kimia dengan cecair elektrolit di dalam bikar kedua dan akan menghasilkan arus elektrik dan arus akan mengalir. Jadi tenaga kimia ditukar menjadi tenaga elektrik dalam sel tersebut. Jadi mentol akan menyala. Itu proses yang berlaku dalam sel kimia. Tenaga kimia ditukar kepada tenaga elektrik. Okey. Itu dia punya ringkasan lah. Fungsi sel kimia. Tenaga kimia ditukarkan kepada tenaga elektrik. Sel elektrolitik pula tadi, tenaga elektrik akan bertindak balas secara kimia. Okey. Tenaga elektrik akan bertindak balas secara kimia. Okay. Dan ditukarkan kepada tenaga kimia melalui proses elektrolisis. Okay. Arus elektrik bertindak balas secara kimia. Tugasnya tindak balas kimia. Okay, dia bertindak balas. Arus elektrik mengalir dalam satu elektrolit. Okay. Arus elektrik itu mengalir dalam satu secara elektrolit untuk menghasilkan tindak balas kimia. Okay. Dia cuma yang untuk sel elektrolitik ni dia cuma menghasilkan tindak balas kimia, menghasilkan tindak balas secara kimia apabila arus elektrik mengalir di dalam suatu cecair elektrolit ni. Bila arus elektrik mengalir dalam suatu cecair elektrolit, dia akan menghasilkan tindak balas kimia. Itu sahaja yang berlaku pada sel elektrolitik. Okey. Untuk menghasilkan elektrik ataupun untuk menghasilkan tenaga kimia, dia perlu melalui proses elektrolisis.
untuk menghasilkan, untuk menjana tenaga lah, tenaga elektrik ataupun tenaga kimia yang mesti melalui proses elektrolisis. Jadi dalam elektrolitik dia cuma menghasilkan tindak balas kimia apabila arus elektrik itu mengalir dalam suatu elektrolit. Jadi berlaku tindak balas kimia. Okey, untuk sel kimia pula dia berlaku tindak balas kimia di dalam tu, berlaku tindak balas kimia untuk menjana arus elektrik. Itu sel kimia. Perbezaannya lah. Okey. Settle setakat ni sel elektrolitik dan juga sel kimia. Actually sel kimia tu dia ambil daripada sel elektrolitik je lah. Konsep dia tu. So, dalam sel elektrolitik bila arus elektrik mengalir di dalam elektrolit, tindak balas kimia berlaku. Okay. Jadi dalam sel kimia bahan kimia yang digunakan zinc tadi tu dengan kuprum, dia bertindak balas secara kimia. Okay. So di dalam bikar yang pertama tadi, dalam bikar yang direndam elektrod tu ada cecair elektrolit. Bila direndamkan dengan cecair elektrolit, berlaku tindak balas kimia, arus elektrik akan terhasil. Itu sel kimia. Okay. Okay, bolehlah setakat ni kan. Sel elektrolitik dengan sel kimia. So kita tengok proses elektrolisis. Proses sel elektrolisis. Okay, ini dia punya susunan radas. Okay. Kalau kamu tengok lebih kurang macam sel kimia tadi, cuma sel kimia dia dua bikar berasingan. Okay, lepas tu baru ada jambatan sambung. Okay, kita buatlah. Untuk sel elektrolisis dalam satu bikar yang sama, tapi ada tabung uji, dua tabung uji ditelangkupkan di dalam bikar yang sama seperti susunan radas sel elektrolitik kan. Jadi gabungan lah ni elektrolisis. Sel elektrolitik bergabung dengan sel kimia untuk melakukan proses elektrolisis. Okay. So ini dia punya susunan radas. Juga ada elektrod, ada dua elektrod tapi dia pakai elektrod yang sama, kedua-duanya karbon ni. Okey. Kedua elektrod karbon, ada tabung uji telangkupkan di setiap elektrod. Okey, ada air suling. Ini air suling dalam bikar ni yang dicampurkan dengan asid hidroklorik cair. Okey. Campurkan dengan asid hidroklorik cair. Okey, kemudian di setiap karbon ni disambungkan dengan bateri. Ini kabel lah, ada Y, ada Swiss. Okey, bateri. Okey, jadi ini raja 61 sel elektrolitik. Kan tadi sedang kamu nampakkan yang secara ringkasnya yang awal-awal tadi sel elektrolitik macam mana. Okey, inilah. Ini ada sambung. Kalau sel kimia dia tidak ada bateri ni. Sel kimia yang ini bateri apa semua ni tiada. Kan sebab dia tujuan sel kimia tu untuk menjanakan arus elektrik melalui tindak balas kimia. That's why namanya sel kimia. Okay. Tapi untuk elektrolisis ada bateri. Bermaksud bila ada bateri arus elektrik adalah. Okay. Arus elektrik tu wujud. Arus elektrik tu akan masuk mengalir melalui ini elektrolit lah ni, air suling campur asid hidroklorik ni, ini dipanggil sebagai cecair elektrolit lah ni. Jadi bila arus tu masuk melalui elektrod ni, jadi dia akan bertindak balas secara kimia dengan cecair elektrolit dalam ni. Okey. Jadi akan menghasilkan tindak balas kimia lah, okay, dalam sel elektrolitik. Okey. Jadi elektrolisis ialah proses penguraian suatu sebatian dalam keadaan leburan atau akuas. Okay, leburan atau akuas cair lah. Okay, leburan atau akuas kepada unsur juzuknya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Apa benda yang mengerti? Okay, elektrolisis ialah proses penguraian suatu sebatian. Okay, suatu sebatian. Sebatian ni campuran lah, maksudnya kalau dua unsur bahan kimia yang ada di sana. Okay. Jadi dia akan uraikan, dia pecahkan. Okay, pecahkan dalam keadaan leburan atau akuas kepada unsur juzuknya. Kepada yang lebih kecil, lebih ringkas lah. Okay.
apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okay. Kita tengok dia punya proses nanti lah, baru kita nampak contoh dia macam mana yang dimaksudkan dengan penguraian suatu sebatian tu, baru kita boleh faham dengan lebih jelas lagi lah. Okay, ini dia punya tarifannya ni, elektrolisis. Okay, proses penguraian suatu sebatian. Bila disebut sebatian tu maksudnya lebih daripada satu bahan di dalam suatu suatu unsur yang kita gunakan tu. Okay. Lebih lah, kalau ada macam contoh magnesium oksida, magnesium dengan oksigen bergabung. Okay, yang maksudnya lebih daripada satu unsur. Itu dipanggil sebagai sebatian lah. Jadi dia elektrolisis ni dia akan uraikan, dia pecahkan, okay, kepada dalam keadaan leburan atau aqueous kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okay. Sel elektrolitik terdiri daripada sumber elektrik seperti bateri. Ini ciri-ciri sel elektrolitik, dia mesti ada sumber elektrik seperti bateri. Okay. Anod yang merupakan elektrod yang disambungkan kepada terminal positif sumber elektrik. Jadi kena kenal pasti. Okay. Kadang-kadang dalam soalan SPM dia buat dia letakkan kotak kosong. Kamu disuruh labelkan. Jadi kalau dia suruh letak di mana kedudukan anod, kamu tahulah di mana kedudukan dia, tulis anod. Okay, anod yang merupakan elektrod. Elektrod mana elektrod ni? Ini elektrod ni yang hitam ni. Ni elektrod. Kalau dia dalam soalan dia lukis color merah, color merah lah. Kalau biru lah suka hati dalam letak color apa kan. Tapi dalam contoh ni color hitam. Itu mewakili elektrod. Okay, jadi ini elektrod. Jadi anod yang merupakan elektrod yang disambung pada terminal positif. Tengok di mana terminal positif, di mana tengok bateri. Ni sudah ada label jawapan depan mata tu. SPM pun begitu juga dalam dia punya bentuk soalan. Dia lukis gambar aja, dia suruh kamu labelkan. Semua jawapan tu ada dalam soalan. Jadi tinggal kamu je yang kena teliti lah. Okay, that's why lah senang dapat score. SPM baru ni ramai juga lah yang dapat A. Tapi A plus macam tiada lah. A bulat. Beberapa orang dapat A bulat. Ramai lah kira tahun ni SPM Sains ramai dapat A, alhamdulillah. Okay, jadi dah tahu pula kamu tahun ni sebab kamu first batch lah ni, KSSM SPM Sains, dan ada tajuk baru, tajuk topik dalam subjek kimia. Inilah. Okay. Okay, tapi kalau budak kimia, budak sains stream, tajuk ini dia lebih detail lagi lah. Macam kamu ni dia ringkas jelas, tidak pergi terlampau detail. Okay, so anod disambung pada terminal positif. Jadi inilah anod, labelkan dia di sini. Okay, anod positif kan ni, positif. Okay, betul. Okay, sumber elektrik. Katod, tengoklah mestilah disambung ke terminal negatif pula kan? Takkanlah pula sambung sama di tempat yang sama. Ya, jadi katod merupakan elektrod yang disambungkan pada terminal negatif sumber elektrik. Labelkan di mana kedudukan dia. Nenda ni kan. Ni terminal negatif. Okay, settle. Okay. Apa lagi dia minta ni? Ini sel elektrolitik. Elektrolit yang mengandungi ion bercas positif. Mana elektrolit? Inilah cair ni dalam bikar ni. Ini semua elektrolit. Okay. Yang mengandungi ion bercas negatif. Bercas negatif. Bercas positif. Ion yang bercas positif, nama dia kation. Okay. Ion. Bila sebut ion, bila kamu jumpa saya perkataan ion bermaksud dia adalah unsur yang bercas. Sama ada cas positif atau cas negatif. Jadi dan lepas ni kalau kamu jumpa perkataan ion, kamu tahu lah ini mesti ada casnya ni. Tinggal kamu kenal pasti saja sama ada dia cas positif atau cas negatif. Okay. So elektrolit yang mengandungi ion bercas positif iaitu kation. Okay. Dan ion bercas negatif anion. Jadi dalam cecair elektrolit ni dia mengandungi ion-ion yang bercas positif dan negatif di dalam cecair ni. Cecair ni keseluruhannya dipanggil sebagai elektrolit. That's why lah sel ini dipanggil sebagai sel elektrolitik. Asalnya daripada perkataan ni lah, elektrolit ni merujuk kepada cecair yang digunakan di dalam sel inilah, sel elektrolit. Sel elektrolitik. Kenapa elektrolitik? Sebab cecair di dalam ni dia mengandungi ion-ion yang bercas positif dan negatif, kation dan anion. Okay, settle.
Macam mana mau tahu anion tu charge positif ke negatif? Tengok daripada perkataan anion, tengok N tu merujuk negatif lah. Kalau cara cikgu mau mengingat lah, okay? Anion bercas negatif. Macam mana cikgu boleh tahu bahawa dia ada charge negatif? Cikgu tengok nama dia tu, anion, ada huruf N di sana, negatif, anion. Jadi secara automatik kation akan menjadi charge positif lah. Ingat salah satu saja, tak payah ingat dua-dua. Bila kamu tahu satu, artinya automatik kamu akan dapat ingat dua, iaitu kation positif, anion negatif. Okay, cara cikgu mengingatlah. Kadang-kadang kita keliru, katot dengan anod pun kadang-kadang terkeliru yang mana satu positif, mana satu negatif. Jadi untuk cecair atau ion, anion negatif, kation positif. Untuk elektron pula yang mana satu kita mau kenal pasti dia katot atau anod, kena hati-hati, tidak boleh guna cara yang sama sebab anod walaupun ada huruf N di sana tapi dia adalah terletak pada terminal positif bateri anod. Katot terminal negatif. Jadi macam mana mau tahu tu? Jadi terulang pada cara masing-masing lah macam mana kamu mau ingat anod tu terminal positif, katot terminal negatif. Kalau cikgu ingat yang mana ini saja. Bila anion negatif, dia mesti berlawanan dengan penentuan elektrod. Jadi berlawanan bermaksud kalau anion cikgu kata tadi bercas negatif, jadi bila berlawanan dengan elektrod, kedudukan elektrod, nama elektrod tu anod kan, anod ada huruf N tapi dia berlawanan dengan anion, jadi dia positif. Itu cara cikgu mengingatlah, terpulang pada kamu macam mana mau ingat. Okay. Jadi cikgu cuma ingat ini saja. Bila cikgu dapat ingat ini, terus semualah cikgu ingat tu. Anion bila cikgu dapat cikgu ingat anion, automatik cikgu akan tahu kation apa, anod apa, katot apa. Okay. Itu sahaja cara mengingatlah. Itu masa zaman cikgu lah. Kalau kamu mungkin lebih canggih lagi, kamu kan hebat. Okay, canggih macam-macam sudah ada. Okay, Google apa semua. Dalam cikgu pun ada ni. Okay. Kemudian sumber elektrik. Okay, apa benda sumber elektrik pula ni? Okay. Sumber elektrik dalam sel elektrolisis berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik bagi menjalankan elektrolisis. Sumber elektrik dari bateri dalam sel elektrolisis, kalau kamu tengok tadi ada sambungan bateri kan, itu adalah sumber elektrik. Jadi apa fungsi dia? Jadi dalam sel elektrolisis, sumber elektrik itu berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik lah kan, namanya pun sumber elektrik. Jadi mestilah dia menghasilkan arus elektrik. Dia bekalkan arus elektrik bagi menjalankan elektrolisis. Tidak ada sumber elektrik maka bukanlah sel elektrolisis namanya. Dia mesti ada sumber elektrik barulah kita boleh pertimbangkan bahawa dia adalah sel elektrolisis. Mesti ada sumber elektrik. Okey. Jadi sumber elektrik dalam sel elektrolisis berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik bagi menjalankan elektrolisis. Itu syarat dia, mesti ada bateri. Okey. So elektrolisis tidak akan berlaku jika tidak arus elektrik. Yang mengalir melalui elektrolit. Jadi elektrolisis mesti ada sumber elektrik. Apa-apalah kamu pakai bateri ke, jangan kamu pakai switch elektrik di rumah kamu sudah, itu 240 volt, meletup dah kamu sana. Setiap kamu lagi kena elektrik. Pakai bateri yang kecil-kecil je. Okey. Okay, jadi elektrolisis tidak akan berlaku jika tidak arus elektrik yang mengalir melalui elektrolit. Mesti ada sumber elektrik. Okey, itu syarat ya. Okey, ini apa ni? Memang anu. Okay. Yang ini tadi adalah sel elektrolitik. Ini gambar ini. Sel elektrolitik. Okey. Di mana sel elektrolitik ni actually dia adalah gambaran kepada sel elektrolisis. Tengok ayat itu terpusing-pusing bila kan. Okey. Sebab syarat untuk sel elektrolisis dia mesti ada bateri, sumber elektrik, ada elektrod, ni elektrod, ada cecair elektrolit, ini cecair elektrolit, cecair lah, elektrolit. Itu syaratnya untuk sel elektrolisis, ada sumber elektrik, ada cecair elektrolit, ada karbon pula, elektrod. Elektrod. Di sini.
Okey, anod, katot. Okey, anion, kation. Okey. Okey. Elektrod. Apa cerita dengan elektrod ni? Ini adalah apa? Kriteria yang perlu ada dalam suatu sel elektrolisis. First, tadi sumber elektrik, bateri lah. Okay. Dan kedua, dia mesti ada elektrod. Okay, jadi apa pula fungsi elektrod ni? Elektrod ialah konduktor elektrik yang disambungkan pada bateri dan membolehkan arus elektrik masuk atau keluar elektrolit semasa proses elektrolisis. Itu fungsi dia. Okay, kriteria yang perlu ada dalam suatu sel elektrolisis, antara yang tadi sumber elektrik, yang pertama bateri lah, dan yang kedua elektrod, iaitu konduktor elektrik. Maksudnya yang boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi kamu kena pilihlah elektrod yang sesuai. Janganlah kamu letak plastik di sana. Kalau kamu letak plastik, mana ada boleh mengalirkan arus elektrik. Walaupun kamu ada sumber elektrik, ada bateri, kamu sambungkan elektrod kamu daripada jenis plastik, sampai kesudahlah memang tiada arus elektrik mengalir, tidak balas yang berlaku. Okay, jadi pastikan elektrod yang kamu gunakan tu dia adalah dari jenis konduktor elektrik yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okay? Jadi dia boleh membenarkan arus elektrik masuk atau keluar elektrolit semasa proses elektrolisis. Masuk keluar dalam elektrolit. Maksudnya arus tu boleh masuk, arus masuk dan keluar. Masuk dan keluar. Pindah pula ke sini. Maksudnya lincahnya akan jadi lengkap. Arus mengalir dari terminal positif. Arus mengalir daripada terminal positif. Sini arus ke negatif. Dia masuk sini. Sap. Elektron dia bergerak dari terminal negatif ke terminal positif, berlawanan. Jadi ingat salah satu saja. Kalau dia kata berikan arah pengaliran arus elektrik, itu kalau dari segi jawapan dalam bentuk perkataan, kamu beritahulah arus mengalir dari terminal positif ke terminal negatif. Itu saja. Tapi kalau dia suruh labelkan, tunjukkan arah pengaliran arus dalam sel elektrolisis yang berikut. Kamu tandakan anak panah saja ni. Inilah anak panah. Ini sini, panah ke sini, ke sini. Labelkan je. Senang je kan? Pakai anak panah saja. Dapat markah, satu markah, chapter, susah. Okay. Itu saja. Okay, jadi elektrod. Konduktor elektrik. Jadi elektrod yang disambung pada terminal positif, sumber elektrik dikenali sebagai anod. Diulang lagi. Okay. Manakala elektrod yang disambung pada terminal negatif, sumber elektrik dikenali sebagai katot. Okay. Jadi kena tahulah. Jadi yang di sini yang positif, okay, elektrod yang disambung kepada terminal positif dikenali sebagai anod. Yang ini katot. Kalau disuruh label, kita tahu kedudukan dia. Okay. Okay. Kriteria yang kedua dalam sel elektrolisis, dia mesti ada elektrolit. Okay, apa dia elektrolit ni? Bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan. Okay, maksudnya pepejal tapi dia dalam keadaan lebur, halus-halus lah. Atau aquas ni dalam bentuk cair lah. Dan mengalami perubahan kimia dikenali sebagai elektrolit. Jadi kriteria yang seterusnya dalam sel elektrolisis iaitu mesti ada elektrolit, cair lah. Okay. Jadi dia adalah bahan yang dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aquas dan mengalami perubahan kimia dikenali sebagai elektrolit. Inilah. Okay. Ini ada bateri. Okay. Arus mengalir. Okay. Jadi elektrolit yang digunakan adalah larutan kuprum klorida. Dan contoh yang gambar aja ni kita pakai larutan kuprum klorida. Ini elektrolit ya. Elektrolit. Okay. Dan elektrod yang disambungkan pada sumber bekalan elektrik ni, bateri ni kan. Elektrod yang dipakai, okey, ion apa ni?
ion negatif klorida, sini klorida, okay, tertarik kepada elektrod positif. Okay. Actually kita sudah tengok tadi di slide yang awal tadi, kita tahu bahawa elektrolit tu, di dalam cecair elektrolit tu mengandungi ion-ion yang bercas, kan? Okay. Ion yang bercas positif dan bercas negatif. Okay. Kedua-duanya ada di sini. Actually pada awalnya dia berterabur ni di dalam cecair ni, okay, positif, negatif, dia berterabur. Jadi bila kamu sudah masukkan elektrod, kedua-dua elektrod ni, okay, ni ke dalam cecair elektrolit ni, dan kedua-dua elektrod ni pula disambungkan dengan bekalan elektrik ni, bateri, jadi arus akan mula mengalir. Bila arus elektrik mengalir melalui elektrod ni dan elektrod ni direndamkan ke dalam cecair elektrolit, okay, maka arus elektrik akan mengalir ke dalam cecair elektrolit tersebut ni. Dan kita tahu bahawa cecair elektrolit itu mengandungi ion-ion yang bercas positif dan juga negatif. Okey. Jadi ion-ion yang bercas positif dan negatif ini akan berpecah. Okey, berpecah. Maksudnya dia tidak akan selalunya positif negatif, dia akan mendekat antara satu sama lain, kan. Jadi bila elektron sudah direndamkan dalam cecair elektrolit ini, positif negatif ini akan bergerak mengikut daya tarikan masing-masing. Negatif akan mencari positif, yang positif akan mencari negatif. Jadi dalam kes ini ion-ion positif dan negatif di dalam cecair elektrolit ini akan bergerak menuju ke elektrod masing-masing. Elektrod positif iaitu anod. Okey. Elektrod negatif katod. Jadi secara automatik kita tahu manakala ion-ion pula, ion negatif anion, okey, ion negatif anion gini. Anion. Okey. Dan ion positif kation. Okey. Boleh nampak kan? Jadi anion negatif akan mencari elektrod positif. Jadi anion semua akan berkumpul di elektrod positif, iaitu di elektrod anod. Tengok. Sama kan? AN. Manakala ion-ion positif, iaitu kation, akan mencari elektrod yang negatif, iaitu katod. Nampak? K dengan K. Itu cara mengingatlah. Okay, positif, ion positif, kation akan melekat pada elektrod katod. Elektrod katod tu bercas negatif. Tengok nama dia tu. Kation dengan katod. Itu cara mengingatlah. Zaman cikgu dulu lah. Anion dengan anod. Itu gandingan dia. Gandingan mantap dia katakan. Okay, settle. Itu cara dia lah. Dia menguraikan ion-ion yang bercas tu bagi terminal masing-masing. Okay, settle. Okay, jadi seterusnya, bahan yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aquas pula dikenali sebagai bukan elektrolit. Berlawanan lah. Kalau bahan tu boleh mengalirkan arus elektrik dalam keadaan leburan atau aquas, dikenali sebagai elektrolit. Yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur atau aquas dikenali sebagai bukan elektrolit. Senang pun kan. Tambah bukan, settle. Okay. Contoh-contoh elektrolit dan bukan elektrolit. Okay, dalam buku teks pun ada. Okay, elektrolit leburan plumbum bromida. Ini simbol kimia dia. Okay, BbBr2. Okay, itu elektrolit ini yang boleh mengalirkan arus elektrik lah. Okay, dalam bentuk leburan ataupun aquas. Leburan natrium klorida, larutan natrium hidroksida, larutan kuprum 2 sulfat. Yang bukan elektrolit, naftalena, okay, asetamida namanya, larutan glukosa dan juga etanol. Ini bukan elektrolit, jadi dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Okay. Jadi boleh guna kah? Tidak boleh lah kan. Okay. Jadi untuk elektrolisis ni kita kena guna elektrolit yang boleh mengalirkan arus elektrik. Okay. Jadi elektrolit merupakan bahagian sebatian ion dalam keadaan leburan atau aquas yang terdiri daripada ion positif, kation dan ion negatif anion. Contohnya natrium klorida ialah elektrolit yang merupakan sebatian ion yang terdiri daripada ion natrium Na positif
bercas positif lah. Dan ion klorida, ion yang bercas negatif. Inilah juga kata tadi, sebatian. Gabungan lebih daripada satu unsur. Jadi dalam contoh yang dia bagi ni, natrium klorida ni ada dua unsur lah, natrium dengan juga klorin. Okay, dalam bentuk ion. Bila sebut ion, maksudnya unsur tu ada cas. Natrium bercas positif dan klorin bercas negatif. Ion klorida. Bila sebut ion, bukan lagi ion klorin, tapi ion klorida. Klorin tu unsur, dia neutral, dia tiada cas. Jadi bila dia sudah ada cas, dia dalam bentuk ion, dia dipanggil sebagai ion klorida, bukan lagi klorin. Okay, ion klorida. Okay, natrium masih samalah, ion natrium. Okay, dan kalau kamu letak sana ion natriumida, tu pandai-pandai kamu lah pula kan. Ion natrium dia tetap ion natrium, sebut je ion natrium, tahulah tu. Okay, dia bercas positif. Tapi kalau klorin, dia nama dia ada perubahan nama dia. Bila sebut ion, bukan ion klorin tapi ion klorida. Kalau kamu sebut klorin, dia adalah unsur yang neutral, klorin sahaja, dia tiada cas. Okey, itu beza dia lah. Kenapa? Tidak perlu tahu lah, sebab itu in detail dalam subjek kimia. Ada kumpulan-kumpulan natrium ni berada dalam kumpulan berapa, kenapa dia positif satu, kenapa dia positif dua, itu tidak perlu kamu tambah pening-pening kepala, kamu cukup tahu setakat itu sahaja, sebab itu kimia. Kimia in detail, kamu akan tambah pening nanti. Cukup kamu tahu kalau ion natrium, Na, maksudnya natrium tu bercas positif. Kenapa dia bercas positif? Adalah sebab dia. Okay, tapi kamu tidak perlu tahu dengan lebih detail lah. Kalau kamu mau tahu, dia ada berkaitan dengan jadual berkala. Pening. Apalagi jadual berkala ni juga, sudah pening. Okay, atau kalau kamu ada belajar di Form 4 Sains, jadual berkala. Okay, natrium tu dalam kumpulan 1, that's why lah dia positif 1. Okay. Okay, itu klorin pula dalam kumpulan 17. Okay. Okay, dia dipanggil sebagai ion klorin lah. Tapi itu tidak perlu tahu lebih detail lah. Okay, kamu cukup tahu setakat yang ini sahaja. Okay, kita tahu dia punya kriteria. Proses elektrolisis, bagaimana proses berlaku, ini boleh keluar dalam paper tu, bahagian esei lah. Kita suruh cerita bagaimana proses elektrolisis berlaku. Okey, jadi semasa proses elektrolisis, ini penerangan ya, penjelasan dia, uraian dalam bentuk esei lah ni. Ini poin-poin lah kamu buat dalam seperti dalam slide ni lah, poin dalam bentuk poin-poin. Janganlah kamu cerita pada suatu hari kami melakukan proses elektrolisis ini dengan menggunakan bla bla bla, tak payah, terus poin-poin. Semasa proses elektrolisis, poin kedua, ion bercas positif, kation bergerak ke katod, elektrod negatif. Tu kation dan katod. Bila kation dan katod, kamu tahulah, kation tu positif, katod pula negatif. Gabung. Ya, ion bercas positif bergerak ke katod. Ion bercas negatif, anion, bergerak ke anod, elektrod positif. Berlawanan kan? Contohnya sewaktu elektrolisis leburan plumbum 2 bromida. Ingat, elektrolit dengan bukan elektrolit. Jadi masa kamu gunakan penerangan tu, pastikan elektrolit yang kamu gunakan tu adalah elektrolit yang boleh mengalirkan arus elektrik. Kalau kamu gunakan contoh selain daripada yang bukan elektrolit, bermaksud penerangan kamu salah. Jadi kamu mesti hati-hatilah. Tadi ada dalam jadual kan, awal-awal tadi tu, jadual 6.1, contoh-contoh elektrolit dan bukan elektrolit. Actually tak perlu kamu hafal banyak-banyak. Dalam 1-2 contoh cukup. Natrium klorida kamu boleh pakai, plumbum bromida boleh, cukuplah. Yang bukan elektrolit tu tak payahlah. Okay. Kamu semua disuruh terangkan proses elektrolisis kan. Bila disuruh terangkan proses elektrolisis, yang penting kamu mesti tahu cecair elektrolit yang digunakan. Mesti yang boleh mengalirkan arus elektrik. Settle. Jadi bila selain itu, tak payahlah kamu mau penuhkan kepala otak kamu tu. Okay. Jadi sewaktu elektrolisis leburan plumbum 2 bromida, itu simbol dia, ion plumbum 2 yang bercas positif, Pb2 positif, bergerak ke katod yang bercas negatif. Manakala ion bromida yang bercas negatif bergerak ke anod yang bercas positif. Okay. Ini maksudnya dia sudah terangkan in space, more spesifik lah. Apa bahan yang kamu gunakan di dalam elektrolisis tersebut. Kamu gunakan elektrolit plumbum 2 bromida. Jadi apa yang berlaku dengan plumbum 2 bromida, kamu tahu proses elektrolisis dia adalah proses penguraian dua unsur lah. Dua sebatian.
penguraian sebatian kepada juzuk-juzuknya, iaitu elektrolit yang kamu gunakan plumbum dan bromin. Jadi actually dia adalah dua juzuk, dua unsur yang bergabung membentuk sebatian. Jadi elektrolisis itu adalah proses penguraian sebatian. Jadi inilah. Okay, jadi elektrolit yang kamu gunakan plumbum tu akan terurai, plumbum dengan bromin. Ion bromin maksudnya bukan ion bromin lagi, ion bromida. Nama dia ion bromida. Okey. Ion plumbum kamu pakai nama dia asalnya. Okey. Jadi dia terurai. Plumbum akan bergerak pergi anod. Okey. Bromida akan bergerak plumbum akan bergerak ke kathod kan tadi. Manakala ion bromida akan bergerak ke anod. Okey. Okey, itu prosesnya itu lebih in detail sudah, spesifik bahan apa yang kamu gunakan. Secara umumnya yang ini, okay. Ion bercas positif bergerak ke kathod, itu secara umum. Jadi cara kamu buat esai itu kamu terangkan secara umum supaya proses tu dapat pemeriksa dapat gambaran sudah apa proses yang kamu terangkan tu. Lepas tu baru in detail, spesifik apa bahan yang kamu gunakan. Okey, lepas tu elektrolit tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan berpejal kerana tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Jadi elektrolit tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan berpejal. Maksudnya kalau elektrolit yang kamu pakai itu dalam bentuk berpejal bukan cecair, tidak dapatlah, elektrik tidak dapat mengalir lah. Okay, tiada ion yang bebas bergerak untuk mengalirkan elektrik. Dia mesti elektrolit itu dalam bentuk cecair. Jadi kalau kamu elektrod tu kamu rendamkan, kamu letak di dalam serbuk, elektrolit tapi serbuk, bukan cecair. Arus elektrik tidak dapat mengalir. Tiada ion yang bebas bergerak. That's why lah dia pakai elektrolit jenis cecair. Okay. Itu maksud dari sini lah. Elektrolit tidak dapat mengalirkan elektrik dalam keadaan berpejal. Dia mesti cecair. Okay. Nih. Okay. Rajah nombor 3, pergerakan ion ke elektrod semasa elektrolisis. Okay. Ion, pergerakan ion. Dari mana ion tu? Daripada cecair elektrolit. Ni nampak ni, dia besarkan ni. Inilah. Daripada mangkuk ni. Okay. Bukan mangkuk ion lah, mangkuk pijar. Bukan mangkuk pijar, mangkuk lah. Okay. Dipanaskan. Okay, pergerakan elektrolisis leburan plumbum. Okay. Maksud dia leburan plumbum bromida. Asalnya tu plumbum tu dalam bentuk berpejal, serbuk tau, serbuk, leburan. That's why lah dia dipanaskan. Sebab elektrolit kalau dalam bentuk berpejal, dia tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Kenapa? Sebab ion-ion yang bercas tu tidak dapat bergerak. Tidak dapat bergerak untuk menghasilkan arus elektrik. Berpejal kan keras, padat, susunan molekul-molekul dia rapat-rapat, jadi tidak dapat bergerak. Ion-ion tidak dapat bergerak. Jadi dipanaskan sampai dia melebur, bila melebur membentuk cecair, barulah ion-ion tu mula bebas bergerak. Ni kan, sampai dia lebur. Plumbum bromida ni melebur. Jadi ion-ion daripada plumbum dan juga bromin tu dia dapat bergerak sebab dia sudah lebur. Kalau dia dalam keadaan berpejal, molekul-molekul itu padat susunan. Kamu tahu kan teori kinetik Girim, mendengar rendah sudah belajar pejal, cecair dan gas, macam mana susunan-susunan molekul dalam pejal, rapat-rapat kan, tidak boleh bergerak. Jadi untuk membolehkan arus elektrik mengalir, maka pepejal tersebut mesti dileburkan. Kalau boleh sampai dia jadi cair, jadi cair. Jadi dipanaskanlah supaya molekul-molekul plumbum bromida ini dapat bergerak. Okey. Okey. Inilah cair. Inilah itu penerangannya. Kenapa tadi elektrolit dia kata tidak boleh dalam bentuk pepejal. Sebab kita boleh kaitkan dia dengan teori kinetik Girim, pepejal, susunan molekul-molekul yang berpejal rapat-rapat kan. Tenaga kinetik pun tidak tinggi sebab dia rapat. Jadi dia cuma bergetar pada kedudukan sendiri dan tidak dapat bergerak dengan bebas. Jadi dia mesti dipanaskan. Maksudnya dipanaskan, dileburkanlah pepejal tu sampai dia jadi cair bagi membolehkan ion-ion tu bergerak bebas, positif dan negatif bergerak bebas dan dapat mengalirkan arus elektrik. Ini gambaran dia lah. Okey.
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Apakah faktor-faktor dia? Jadi kita sudah tengok ciri-ciri kriteria yang perlu ada dalam suatu sel elektrolisis. Okey, prosesnya macam mana proses elektrolisis itu berlaku. Okey, di mana ion-ion yang bercas akan bertindak balaslah di dalam elektrolit untuk menghasilkan arus elektrik. Okey. Jadi faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis. Pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Nah, sudah. Apa pula siri elektrokimia ni? Nah, di situlah dia. Okey, kejap. Ada kat sini. Elektrolisis sudah. Eksperimen. Okey, nanti akan diterangkan di tajuk seterusnya kan, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, jadi first faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis first ialah kedudukan ion itu sendiri dalam siri elektrokimia. Nanti kita tengok ion. Jadi kita sudah contoh yang kita gunakan tadi plumbum, bromida, natrium klorida. Jadi ion-ion tu, ion natrium, ion plumbum, ion klorida, ion bromida tu actually dia ada dalam satu susunan elektrokimia, macam dalam satu jadual lah. Okay? Kedudukan dalam tu, yang di atas sampailah yang paling bawah. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis dipengaruhi oleh kedudukan ion tu sendiri di dalam siri elektrokimia. Siapa di atas, siapa di bawah. Okay? Kita tengok. Kemudian kepekatan elektrolit. Kepekatan elektrolit yang kita guna, sama ada dia sangat pekat ataupun sangat cair, nanti kita tengok. Jenis elektrod yang kamu guna, jenis elektrod, adakah jenis karbon ataupun jenis kuprum, tengoklah macam mana. Okay. So, first kita tengok, jadi ada 3 lah faktor dia. Okay, ada 3 faktor, ini poin pentingnya lah, kalau di soal, berikan faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis, ada 3, kedudukan ion dalam siri elektrokimia, kepekatan elektrolit dan juga jenis elektrod. Itu 3 faktor. Okay. So kita tengok yang faktor yang pertama, kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Okey, kenapakah kedudukan ion dalam siri elektrokimia ini mempengaruhi hasil elektrolisis? Jadi dalam siri elektrokimia, logam-logam disusun mengikut kecenderungan atomnya untuk menderma elektron. Maksudnya logam-logam, natrium, plumbum, aluminium, zinc, itu semua logam-logam lah tu. Zinc, magnesium, itu semua contoh logam. Okay. Disusun mengikut kecenderungan atomnya untuk menderma elektron. Kalau kamu rajin, kamu boleh refer jadual berkala. Mungkin dalam form 4 kamu ada belajar lah jadual berkala. Susunan, siapa paling atas? Okay, natrium, lepas tu apa? Magnesium, itu susunan dia. Jadi, diorang tu disusun mengikut kecenderungan atomnya untuk mendermakan elektron, buang elektron. Okay. Semakin tinggi kedudukan suatu logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah atom logam tersebut menderma elektron. Itu konsep dia lah. Jadi siapa unsur yang terletak di bahagian atas, dia adalah unsur yang paling mudah untuk mendermakan elektron. Okay, jadi kita tengok nanti. Okay, ini contoh dia lah. Susunan ion mengikut kecenderungan untuk dinyahcas dalam siri elektrokimia. Dinyahcas ni maksudnya dia dermakan elektron, dia buang elektron dalam siri elektrokimia. Okey. Jadi kation. Ini ion yang bercas positif. Okey, ion yang bercas positif kation lah. Okey. Semakin ke bawah susunan dia, semakin mudah dinyahcas, semakin mudah dia bebaskan elektron. Okey. Jadi kalium, natrium, ini semua bahan-bahan lah. Okay, kalau kamu tengok jadual berkala, kalium, natrium ni dalam kumpulan 1. Okay, kalau tidak silap lah. Okay. Kumpulan 1, kalsium, ini kumpulan 2. Macam mana cikgu tahu? Cikgu tengok dia punya tu, ion dia tu. Ion positif. 2 positif bermaksud dia dalam kumpulan 2, magnesium kumpulan 2, aluminium kumpulan 3. Oh tidak. Tengok dia punya tu. Kedudukan dia pada jadual berkala tu, dia ada
color dia tu. Tengok in detail pening lagi kamu. Tak payahlah. Kamu tengok saya susunan dia tu. Kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, ion zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, cuprum, ion argentum. Semakin ke bawah, semakin mudah dinyah cas. Okey? Okey? Ya, semakin ke bawah semakin mudah dinyah cas, dia kata tu. Okay. Ciri elektrokimia. Kemudian untuk ion yang negatif pula, ion fluorida, ion sulfat, ion nitrat, ion klorida, bromida, iodida, hidroksida, semakin ke bawah semakin mudah dinyah cas. Ya go. Kenapa macam pelik? Betul lah, semakin ke bawah semakin mudah dinyah cas. Jadi kalau kamu guna nanti elektrod, nanti kita tengok saja seterusnya lah. Jenis elektrod baru kita dapat bandingkan macam mana yang dikatakan mudah dinyah cas dan susah untuk dinyah cas. Okay. Yang penting sekarang ni untuk faktor yang pertama ni kedudukan ion dalam siri elektrokimia. Ni kamu kena tahu. Okay. Siapa di atas, siapa di bawah. Okay. Okay, contoh satu. Elektrolisis larutan natrium sulfat. Ada unsur natrium dengan ada unsur sulfat. Maksudnya ada ion positif, ada ion negatif. Sulfat, ion negatif. Jadi ion-ion yang hadir dalam larutan natrium sulfat semasa elektrolisis ialah ion natrium dan juga ion sulfat, ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Kenapa? Dari mana datangnya tu? Apabila diorang bertindak balas dengan cecair lah. Ya, bila campur dengan H2O, dia akan bertindak balas dan akan menghasilkan ion hidrogen dan ion hidroksida. Okey. Kemudian katod, elektrod negatif. Menarik ion-ion positif iaitu ion natrium dan ion hidrogen. Okey. Pada katod, elektrod negatif, dia akan menarik ion positif lah. Okey, positif akan jadi negatif. Iaitu ion natrium. Ion natrium tu ion positif, okay, dan ion hidrogen. Ion hidrogen dipilih untuk dinyah cas kerana ion hidrogen kurang elektropositif berbanding ion natrium. Jadi dalam kes elektrolisis ni dia akan berlaku dua unsur yang akan tertarik ke elektrod negatif. Kalau unsur tu ion positif lah. Okay. Jadi dalam kes ni sebab kita gunakan cecair kan. Jadi bila kita gunakan cecair H2O. Okay, jadi bila bertindak balas, ion hidrogen dan ion hidroksida pun akan terlerai. Okay, H2O kan, hidrogen ada dua, lepas tu ada oksigen. Okay, jadi untuk pemilihan siapakah yang akan melekat pada elektrod negatif, ada dua sekarang ni, satu natrium dan satu lagi ion hidrogen. Okay, kedua-duanya bercas positif. Jadi kita kena pilih satu sahaja. Jadi macam mana kita mau pilih? That's why lah kita tengok kedudukan ion-ion tersebut dalam siri elektrokimia. Okay. Jadi antara ion natrium dengan ion hidrogen, siapa yang paling mudah dinyah cas? Kita refer balik jadual tu. Tengok di mana kedudukan hidrogen. Hidrogen di bawah daripada natrium. Ni dia. Ni nampak? Manakala natrium di atas. Jadi di atas ni susah sikit mau dinyah cas, mau menderma elektron. Jadi ion hidrogen lah yang akan dipilih untuk melekat di elektrod katod. Itulah maksud dia. Jadi ion hidrogen dipilih untuk dinyah cas kerana ion hidrogen kurang elektropositif berbanding dengan ion natrium. Okey. Jadi ion natrium tu susah sikit untuk dinyah cas. Jadi ion hidrogen dipilih untuk melekat pada elektrod katod. Gas hidrogen terhasil pada katod. Itu cara dia. Jadi kamu akan nampaklah gelembung udara, gelembung gas hidrogen pada katod. Kemudian di anod pula elektrod positif, ion negatif lah yang akan mencari elektrod positif. Dan ada dua juga ion negatif, iaitu ion sulfat dan juga ion hidroksida. Okey. Pun sama, kenapa pula tiba-tiba ada ion hidroksida ni cikgu? Padahal yang bertindak balas ni natrium sulfat. Sebab kamu gunakan elektrolit itu dalam bentuk cecair. Jadi ada, bila sebut cecair, dia ada H2O. Jadi wujud lagi hidrogen dan oksigen di sana. Jadi dia bertindak balas. Okay, jadi ion sulfat dan juga ion hidroksida. Dari mana ion hidroksida ni? Daripada H2O tadi. Air, cecair kan. Jadi kena pilih lagi siapa yang akan melekat pada elektrod anod positif. Okay, jadi ion negatif yang akan kita pilih, kita refer lagi siri elektrokimia antara sulfat dengan hidroksida.
Let's check it out. Hidroksida paling bawah. Jadi hidroksida yang kita pilih. Okay, ini. Manakala sulfat di atas, susah untuk dinyahcas. Okay, nampak kan? Okay. So, ion hidroksida dipilih untuk dinyahcas kerana ion hidroksida kurang elektronegatif. Itu istilah ya, nama dia. Bila dia bercas negatif, ion tu bercas negatif, jadi kamu kena guna istilah nama dia kurang elektronegatif. Kalau ion tu positif, okay, kamu kena guna nama istilah dia kurang elektropositif. Okay. Kalau dia lebih elektropositif, bermaksud itu ion hidrogen lah. Dia lebih dia lebih elektropositif ion hidrogen. Ion hidrogen dipilih untuk dinyahcas kerana ion hidrogen kurang elektropositif berbanding ion natrium. Bermaksud ion natrium tu lebih elektropositif. Ingat salah satu je lah, okay, supaya kamu tidak pening. Okay. Ion hidroksida dipilih kerana dia kurang elektronegatif, okay, berbanding dengan ion sulfat. Jadi gas oksigen hidroksida terhasil pada anod. Okay. Hidroksida kan, gas oksigen terhasil pada anod. Itu supaya kamu nampak gambaran dia macam mana pemilihan ion-ion untuk melekat pada elektrod katot dan juga elektrod anod. Katot elektrod negatif dan tentulah ion positif yang perlu dipilih untuk melekat pada elektrod tersebut. Manakala anod pula elektrod positif dan tentulah ion yang bercas negatif perlu dipilih untuk melekat pada anod. Okey. Ini contoh dos lebih kurang lah. Okay. Antara larutan kuprum 2 sulfat. Okay. Bila bertindak balas, kuprum cas positif, sulfat cas negatif, dan akan ada wujud ion hidrogen dan ion hidroksida sebab H2O kan, dia cair elektrolit. Okey, pun samalah. Okey. Lepas tu kan tadi kita sudah tahu unsur mana yang akan melekat pada elektrod katot dan juga elektrod anod. Okey. Untuk katot ion positif kan? Ya kah? Katot, kation, ya betul lah. Okay. Ya, ion positif untuk melekat pada katot. Okay, jadi kita mau kenal pasti apakah unsur yang berada atau melekat pada katot dan anod tadi. Okay, jadi cara dia ialah masukkan sebatang kayu uji berbara ke dalam tabung uji yang berisi gas. Okey, berbara. Okey. Jika kayu uji berbara bernyala semula, maksudnya asalnya bara tiada api, tapi bila kamu masukkan dalam tabung uji tadi, dia menyala. Bermaksud itu adalah gas oksigen. Okey. Jadi itu cara menguji je lah gas apa yang melekat pada elektrod yang berkenaan. Kemudian kayu uji bernyala untuk uji gas hidrogen, kehadiran gas hidrogen. Okay, jadi dekatkan ke sebatang kayu uji bernyala pada tabung uji. Jika gas meletup dan bunyi pop terhasil, bermaksud itu adalah tabung uji itu mengandungi gas hidrogen. Itu cara menguji lah. Untuk menguji kehadiran gas oksigen, pakai kayu uji berbara. Untuk menguji kehadiran gas hidrogen, pakai kayu uji bernyala. Bila dia padam dan menghasilkan bunyi pop, itu adalah gas hidrogen. Okey. Dari mana datang tu? Daripada elektrolisis yang kita buat tadi tu, pemilihan ion. Okey. Siapa yang melekat pada katot, siapa yang melekat pada anod tadi. Okey. Itulah. Jadi kita sudah tahu tadi bahawa unsur hidrogen dan oksigen yang dipilih untuk melekat pada katot dan anod. Jadi kita tahu sudah, untuk uji hidrogen kita guna kayu uji bernyala, untuk uji oksigen kita guna kayu uji berbara. Sebab kita tahu untuk api menyala dia perlukan oksigen. Okey. Settle? Okey, sikit lagi kita cuba habiskanlah faktor-faktornya. Kepekatan elektrolit. Okey. Oh, kacau. Kepekatan elektrolit, okay, kita tengok apa benda ni. Kepekatan ion dalam elektrolit juga mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyahcas. Ion negatif yang lebih pekat
dalam elektrolit adalah lebih cenderung dipilih untuk dinyacas pada anod. Okay. Faktor-faktor lah dalam proses elektrolisis itu kita pilih siapa unsur mana yang akan melekat pada anod dan katot. Okay. Tadi kedudukan siri elektrokimia. Okay. Siapa yang kita pilih. Seterusnya kepekatan elektrolit. Okay. Pemilihan ion yang pekat. Kepekatan ion. Maksudnya kalau contoh banyak charge negatif. Ada dua unsur kan. Contoh tadi natrium dengan hidrogen contohlah. Okay. Natrium sulfat kan contoh natrium sulfat. Jadi ada wujud ion natrium, ion sulfat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Itu kamu kena ingatlah sebab dia cair, mesti ada H2O. Jadi antara unsur natrium dengan unsur hidrogen, tengok kedua-duanya ni elektropositif. Tengok siapa lebih pekat, ion mana yang lebih banyak positif dia. Itu maksudnya kepekatan ion. Okay. Jadi ion negatif yang lebih pekat dalam elektrolit adalah lebih cenderung dipilih untuk dinyacas pada anod. Untuk anod lah. Kalau katot yang positif lah. Jadi kalau untuk anod, ion negatif yang lebih banyak. Antara sulfat dengan hidroksida. Yang mana lebih banyak ion negatif dia. Okay, kita pilih. Okay. Namun begitu ion positif yang dipilih untuk dinyacas pada katot masih dipengaruhi oleh kedudukan ion positif. Itu pula. Jadi tidak boleh. Maksudnya untuk ion positif kita mesti rujuk juga kedudukan dia di dalam siri elektrokimia. Jadi kalau contoh tadi kita pakai natrium sulfat kan. Okay. Natrium dengan hidrogen. Okay. Ini ion positif nih, kedua-dua nih. Jadi kita masih rujuk dia punya kedudukan dalam siri elektrokimia. Siapa yang akan kita pilih untuk berada pada katot. Itu. Tapi untuk anod, kita tengok siapa yang lebih pekat dia punya ion negatif. Contoh kita pakai tadi natrium sulfat kan. Antara sulfat dengan hidroksida. Siapa yang lebih banyak negatif dia. Jadi kita akan pilih. Begitulah. Okay. So, contoh elektrolisis larutan natrium klorida pekat dan larutan natrium klorida cair. Okey. Ion-ion yang hadir dalam larutan natrium klorida pekat atau cair semasa elektrolisis ialah ion natrium. Ini kamu kena kuasai lah. Apakah ion yang hadir? Daripada pernyataan ini pun kita boleh tahulah. Okey. Ion natrium, ion klorida, ion hidrogen dan ion hidroksida. Itu yang kamu mesti kena tahu. Kenapa tiba-tiba wujud hidrogen dan hidroksida sedangkan tidak disebut pun. Dia cuma kata larutan natrium klorida pekat dan cair. Tidak disebut pun pasal hidrogen dan hidroksida. Itu memang set dalam kepala otak kamu bahawa ini adalah tindak balas elektrolisis dalam bentuk cecair. Bila dalam bentuk cecair mesti ada H2O, hidrogen dan oksigen. Jadi ion yang wujud adalah ion natrium, ion klorida, ion hidrogen dan ion hidroksida. 4 benda ni. Okay. So, katot. Pada elektrod katot negatif, dah tentu dia akan cari yang positif kan, ion positif. Jadi ion positif iaitu ion natrium dengan ion hidrogen. Jadi kita akan refer pada dia punya kedudukan siri elektrokimia. Siapa yang berada paling bawah yang mudah dinyacas iaitu hidrogen. Okay, jadi dipilih kerana dia kurang elektropositif. Jadi masih sama proses dia. Okay, jadi gas hidrogen terhasil pada katot. Settle. Okay. Jadi macam mana mau uji gas hidrogen pada katot? Ambil tabung uji tu, guna kayu uji bernyala untuk uji kehadiran gas hidrogen betul ke atau tidak. Okay. Jadi dia akan bunyi pop terhasil. Okay. Maksudnya betul lah. Kemudian di anod. Anod akan mencari ion positif. Bila cari ion positif, ion negatif. Betul lah, dia akan cari ion negatif, elektrod tu positif. Tengok pening. Okay, anod adalah elektrod positif, sudah tentu dia akan cari ion negatif. Ion negatif tadi dia pakai apa ni? Klorin kan. Jadi klorida, ion klorida dengan juga ion hidroksida. Okey. Jadi kalau sebelum ni kita tengok siri elektrokimia. Okay. Jadi yang ini pula kita boleh tengok dia punya kepekatan. Okay. Ion negatif yang dinyacas pada anod dipengaruhi oleh kepekatan ion negatif dalam elektrolit seperti yang berikut. Mana? Mana kan yang berikut? Mana sebenarnya?
Kepekatan elektrolit. Okey, yang berikut. Okey, kepekatan ion klorida adalah lebih tinggi berbanding kepekatan ion hidroksida dalam larutan natrium klorida pekat seperti larutan natrium klorida 1 mol per desimeter padu, maka ion klorida akan dipilih untuk dinyah cas walaupun kedudukan ion klorida adalah lebih tinggi daripada ion hidroksida dalam siri elektrokimia. Gas klorin terhasil pada anod. Okey. Kepekatan ion klorida adalah lebih rendah berbanding kepekatan ion hidroksida dalam larutan. Okey, so tadi dalam statement yang pertama tadi ada dua kan? Ya, jam 12, kita ambil masa sikit lagi ya. Kita mula pun tadi lambat kan. Okey. Jadi kepekatan ion klorida adalah lebih rendah berbanding kepekatan ion hidroksida dalam larutan natrium klorida cair. Jadi tengok statement dalam soalan tu. Kalau dia kata sel elektrolisis menggunakan larutan natrium klorida pekat dan juga natrium klorida cair. Tengok perkataan tu. Bila dia kata sudah sebut larutan natrium klorida pekat, jadi bermaksud kepekatan ion klorida di situ lebih tinggi berbanding ion hidroksida. Jadi kamu akan pilih ion klorida yang akan melekat pada anod. Tengok pada statement. Soalan yang sudah bagi, maksudnya jawapan tu sudah ada dalam soalan. Jadi kamu yang kena berhati-hati dan teliti, faham dia punya konsep tu. Okay? Dia sudah sebut di situ, larutan natrium klorida pekat. Bermaksud kepekatan klorida di situ pekat. Jadi faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis, siapa yang berada di anod, iaitu ion negatif kan, yang berada di anod. Kita pilih mengikut dia punya kepekatan ion. Jadi ion klorida pekat tu bermaksud dia sudah memang bagi tahu bahawa kepekatan ion klorida tu tinggi berbanding ion hidroksida, lebih elektronegatif kan. Jadi itulah yang kita ambil, gas klorin lah terhasil pada anod. Untuk kepekatan ion klorida lebih rendah berbanding kepekatan ion hidroksida dalam larutan natrium klorida cair. Itu dia sudah kata, larutan natrium klorida cair. Jadi larutan natrium klorida 0.001 mol per desimeter padu, maka ion hidroksida akan dipilih untuk dinyahkas kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding dengan ion klorida. Jadi gas oksigen terhasil pada anod. Jadi dua gas lah. Untuk yang klorida cair bermaksud kepekatan klorida tu rendah lah berbanding kepekatan ion hidroksida. Jadi ion hidroksida yang akan diambil. Ada dua gas di sana. Okay, jadi kamu tengok dia punya larutan yang digunakan, sama ada pekat ataupun cair. Kalau pekat, kamu akan pilih ion klorida. Apa-apalah, ion sulfida ke, kalau dia sudah kata sana pekat. Tapi kalau dia kata cair, kamu akan ambil yang biasa juga, iaitu ion hidroksida. Okay. Settle lah, sama jugalah. Lain sikit, dia punya ujian. Okay. Ujian kertas litmus biru lembab. Didekatkan selai kertas litmus biru lembab ke mulut tabung uji yang berisi gas. Jika kertas litmus biru lembab itu menjadi merah, okay, gas di dalam tabung uji bersifat asid. Okay. Jika warna litmus biru lembab luntur, gas di dalam tabung uji adalah gas halogen. Jika kertas litmus biru lembab tidak berubah warna, gas di dalam tabung uji bersifat alkali atau neutral. Okay. Ini mau uji sifat gas di dalam tu. Adakah dia bersifat alkali, bersifat asid ataupun neutral. Okay. Kemudian ujian kertas litmus merah lembab. Tadi pakai litmus biru lembab. Okay. Dekatkan selai kertas litmus merah lembab ke mulut tabung uji yang berisi gas. Jika kertas litmus merah lembab itu menjadi biru, gas di dalam tabung uji bersifat alkali. Jika kertas litmus merah lembab tidak berubah warna, gas di dalam tabung uji bersifat asid atau neutral. Pakai dua lah. Okay. Okay, yang last sikit lagi. Faktor, ada 3 tadi kan, jenis elektrod. Okay. Jadi untuk jenis elektrod pula digunakan juga untuk mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyacas, seperti jika jenis logam yang digunakan sebagai anod adalah sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit. Okey, maksudnya di sini jika jenis bahan yang digunakan sebagai anod tidak sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit. Jenis elektrolit. Okey. Merkuri dengan kuprum. Elektrolit di sini kuprum kan? Nampak? Elektrolit dia kuprum. Ini nampak ni. Dia punya elektrod pun ada jenis kuprum. Okey.
Jadi kita tengoklah nanti satu persatu. Okay. Jenis elektrod yang digunakan juga mempengaruhi pemilihan ion untuk dinyah cas, seperti jika jenis logam yang digunakan sebagai anod adalah sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit. Ini sama. Okay. Jika jenis bahan yang digunakan sebagai anod tidak sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit. Sekiranya tidak sama. Yang ini adalah contoh. Yang ini sama kan? Contoh lagi lain, yang digunakan di anod bukan kuprum lah, letaklah apa-apa. Mungkin natrium kah contoh. Ada dua kes lah. Satu yang sama dengan elektrolit, satu lagi tidak sama dengan elektrolit. Jadi kita akan tengok pemilihannya. Okey, jika jenis logam yang digunakan sebagai anod adalah sama dengan jenis ion logam dalam elektrolit, maka di anod atom logam akan mengayon untuk membentuk ion positif yang melarut ke dalam elektrolit. Jadi di anod atom logam akan mengayon untuk membentuk ion positif yang melarut ke dalam elektrolit. Manakala di katod, ion logam tersebut, ion logam tu antara ion logam tu contohnya mungkin kuprum, aluminium, natrium, itu semua logam lah. Itu contoh-contohnya. Okay, jadi kalau sama dengan elektrolit yang digunakan, jadi di anod atom logam akan mengayon untuk membentuk ion positif yang melarut ke dalam elektrolit. Di katod, ion logam tersebut akan dinyah cas dan membentuk atom logam yang terenap pada katod. Okay, dia melekat pada katod. Okay, kalau sama kan. Okay. Untuk di anod pula, dia akan melarut ke dalam elektrolit. Dia akan masuk ke dalam. Okay. Manakala di katod, dia akan melekat pada katod. Okay. Logam tu. Okay. Dia terenap lah. Kalau natrium tu, dia akan terenap di katod tu lah. Okay. Kepekatan ion logam dalam elektrolit tidak berubah kerana kadar atom logam mengayon untuk membentuk ion logam di anod adalah sama dengan kadar ion logam dinyah cas untuk membentuk atom logam lalu terenap pada katod. Jadi kepekatannya tidak berubah lah. Tak sama. Okay. Okay. Jika jenis bahan yang tidak sama dengan elektrolit, atom di anod tidak akan melarut ke dalam elektrolit. Jadi atom yang kamu gunakan di anod, okay. Anod itu elektrod tu lah. Atom yang kamu gunakan, kalau contoh kuprum lah. Larutan elektrolit pula bukan kuprum. Jadi dia tidak akan melarut ke dalam, dia tidak akan mengalir lah. Dia tidak akan larut di dalam cecair elektrolit tu. Jadi ion negatif dalam elektrolit pula dinyah cas di anod. Jadi cecair daripada elektrolit tu yang akan naik ke anod tu. Melekat di situ. Kalau tidak sama. Okay. Di katod, ion yang kurang elektropositif akan dipilih untuk dinyah cas. Ini dia akan pilih lah. Macam proses yang pertama tadi kita sudah bincangkan dari itu. Tengok siri elektrokimia siapa yang akan berada di katod. Okay. Ini kalau tidak sama dengan elektrolit, cecair dia. Okay. Okay, contoh sikit lah. Elektrolisis larutan argentum nitrat dengan menggunakan elektrod argentum. Okay. Elektrod dia argentum. Okay. Larutan argentum nitrat. Maksudnya dia punya elektrolit tu larutan argentum nitrat. Sama lah ni. Okay. Maksud cecair elektrolit yang kamu gunakan dan juga logam yang kamu gunakan pada elektrod sama dengan elektrolit dia, argentum. Okay. Larutan elektrolit argentum nitrat. Manakala logam yang kamu gunakan pada elektrod ialah argentum. Jadi sama kan. Jadi ion-ion yang hadir dalam larutan argentum nitrat semasa elektrolisis adalah ion argentum, ion nitrat, ion hidrogen dan ion hidroksida. Ini tetap ni. Okay. Ini sentiasa ingat dalam kepala otak kamu, hidrogen dan hidroksida. Hidrogen dan hidroksida mesti wujud. Okay. Yang ini kamu dapatkan daripada soalan argentum dengan nitrat ni. Okay, soalan sudah bagi. Jadi dalam proses dia di katod elektrod negatif. Jadi elektrod negatif akan menarik ion-ion positif. Okay, ion positif ni argentum dan juga hidrogen. Kan? Okay, argentum dengan hidrogen. Kita mau pilih yang mana satu. Okay. Jadi ion argentum dipilih untuk dinyah cas kerana ion argentum kurang elektropositif. Tengok siri elektrokimia jadual tadi. Siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Jadi yang di atas, yang di bawah adalah argentum. Okay. Berbanding hidrogen. Ion argentum dipilih untuk dinyah cas kerana ion argentum kurang elektropositif berbanding ion hidrogen. Okay. Ion argentum kurang elektropositif berbanding ion hidrogen. Argentum akan terenap pada katod. Jadi dia akan melekatlah pada katod. Kemudian di anod, membentuk ion argentum apabila atom argentum di anod mengayon. Sama kan dengan elektrolit.
Jadi ion nitrat dan ion hidroksida tidak dinyahcaskan. Elektrod argentum melarut ke dalam elektrolit. Jadi argentum tu akan masuk ke dalam cecair elektrolit. Okey. Kepekatan ion argentum adalah dalam elektrolit tidak berubah kerana kadar pengayunan atom argentum di anod untuk membentuk ion argentum adalah sama dengan kadar ion argentum dinyacas untuk membentuk atom. Okey. Kepekatan ion tidak berubahlah, tetap sama. Walaupun dia masuk ke dalam larutan elektrolit, dia tetap sama sebab proses dia seimbang. Okey, jadi elektrod karbon. Okey, tadi argentum. Sekarang kamu gunakan elektrod karbon, tidak sama dengan elektrolit dia. Jadi ion-ion yang hadir dalam larutan argentum nitrat semasa elektrolisis adalah ion argentum, ion nitrat, ion hidrogen dan ion hidroksida sama. Cuma elektrod dia kamu ubah, kamu pakai karbon. Maksud dia elektrod tu tidak sama dengan cecair elektrolit yang kamu gunakan. Tadi first case sama. Argentum nitrat dan elektrod yang kamu gunakan argentum. Yang ini sekarang tidak sama. So, apa yang berlaku ialah di katod menarik ion-ion positif. Ion positif iaitu argentum dengan hidrogen masih sama. Ion argentum dipilih untuk dinyacas kerana ion argentum kurang elektropositif. Ini masih sama, tengok siri elektrokimia. Jadi argentum akan melekat pada katod. Di anod menarik ion negatif iaitu ion nitrat dengan ion hidroksida. Jadi ion hidroksida dipilih untuk dinyacas kerana ion hidroksida kurang elektronegatif berbanding ion nitrat. Jadi gas oksigen akan terhasil. Kepekatan tidak berubah jugalah. Kepekatan ion argentum dalam elektrolit berkurang. Ini case kalau tidak sama, cecair elektrolit yang digunakan tidak sama dengan elektrod yang kamu gunakan, bahan yang kamu gunakan sebagai elektrod. Jadi kepekatan ion argentum dalam elektrolit berkurang kerana ion argentum dalam elektrolit dinyahcas untuk menjadi atom argentum terendap pada katod. Daripada elektrolit, argentum tu naik melekat pergi katod kan. Jadi dia punya kepekatan telah berkurang, cecair elektrolit itu dia berkurang. Berbanding kalau yang sama, cecair elektrolit sama dengan dia punya elektrod yang kamu gunakan, iaitu argentum. Jadi kepekatan itu tidak berubah sebab unsur argentum tu akan berpindah daripada anod ke katod, terenap. Dia akan pindah saja. Cecair dia tidak berubah. Okey. Okey, settle faktor. Jadi aplikasi Cikgu Nazli akan sambung di minggu hadapan. Okey, aplikasi elektrolisis dalam industri. Okey, sorry mengambil masa kamu terlebih 15 minit. Okey. So, itu saja untuk hari ini. Sampai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil elektrolisis ada 3 tadi kan. Kedudukan dalam siri elektrokimia, kepekatan elektrolit dan juga jenis elektrod. Okey. So yang awal-awal tadi tentang sel elektrolitik, sel kimia dan sel elektrolisis. Yang penting sekarang sebenarnya proses elektrolisis tu, macam mana penerangan, apa yang berlaku pada katod, apa yang berlaku pada anod. Jadi yang saya bincangkan lah. Jadi kamu boleh baca baliklah supaya kamu dapat fahaman yang lebih kukuh lagi lah kan. Nanti cikgu akan share juga video yang hari ini, share dalam grup, nanti kamu boleh tengok balik kalau ada yang tak faham. Okay, kalau ada soalan boleh soal nantilah. Sekarang boleh tapi masa sudah time kan, mesti mau makan tengah hari kan. Okay, so that's all for today. Thank you for your cooperation and participation in this class today. Okay, ada soalan tidak? Kalau tidak, kita tangguh kita punya kelas. So next week kamu akan ada kelas bersama Cikgu Nazli pula. Okay? So terima kasih semua. Okay. Okay, assalamualaikum. Cikgu. Alright. 35 orang 36, 28. Thank you, sir. Main dah hadir. Mana orang semua begini. Okay, thank you. Right. Okay. Cik.
Okay. Stop record. Stop.